Malaysia bakal terima 1 juta dos vaksin COVID-19 daripada Pfizer dalam suku pertama tahun depan. PRK Parlimen Great Perak dan Dun Bugaya Sabah bakal diadakan serentak. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi 27 November 2020 bersama saya Norlela Muhammad Nur dan juga Muhammad Syah Musa. Langsung sebentar lagi bakal dibuka dengan perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu dengan antara laporannya PKP di Taman Telipok Ria buka kuasa hari ini melibatkan 18,000 penduduk bersama Anisha Dulus. Selepas itu seperti biasa ke Bumi Pinalang bersama Debbie Amanda Padan dengan antara fokusnya PGA Sarawak lebih berwaspada halang penyeludupan bersenjata di sempadan. Akhir sekali ke Perak bersama Muhammad Nasri Muhammad Nasrah dengan laporannya JKM Negeri sedia peruntukan persediaan menghadapi banjir. Semuanya dalam lita langsung negeri-negeri seketika nanti. Dan untuk berita seterusnya bersama Norlela. Kuala Lumpur bakal menerima 12.8 juta dos vaksin COVID-19 daripada syarikat gergasi farmasyutikal Amerika Syarikat Pfizer bagi menampung keperluan 6.4 juta rakyat Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan pihak Pfizer telah menjanjikan penghantaran 1 juta dos pertama dalam suku pertama tahun depan. Vaksin tersebut disediakan secara percuma untuk warga tempatan. Pfizer pada 9 November 2020 menyatakan bahawa analisis data interim pertama menunjukkan keberkesanan vaksin ataupun vaksin efikasi ini adalah 95%. Melalui perjanjian ini juga Pfizer telah menjanjikan penghantaran sebanyak 1 juta dos bagi suku pertama tahun 2021 disusuli dengan 1.7 juta dos pada suku tahun kedua, 5.8 juta dos bagi suku tahun ketiga dan seterusnya 4.3 juta dos pada suku tahun keempat. Perdana Menteri membuat pengumuman ini dalam sidang media khas yang diadakan secara maya di Putrajaya. Pihak syarikat bagaimanapun masih perlu mendapatkan kelulusan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA. Selain itu, kelulusan regulatory negara pengeluar di samping mendapatkan kelulusan daripada bahagian regulatory farmasi negara NPRA Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum vaksin tersebut boleh digunakan di Malaysia. Kerajaan melalui Menteri Kesihatan menandatangani perjanjian pembelian awal dengan Pfizer pada 24 November lepas. Malaysia juga telah menandatangani perjanjian dengan fasiliti COVAX pada 22 November lalu untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bagi menampung keperluan imunisasi 10% rakyat Malaysia. Sehubungan itu, kedua-dua perjanjian yang diumumkan dijangka dapat menjamin akses vaksin COVID-19 untuk 30% rakyat Malaysia. Proses pemberian vaksin ini telah diperolehi nanti akan dilakukan secara berperingkat dengan mengutamakan kumpulan berisiko tinggi yang mudah mendapat jangkitan COVID-19. Kumpulan berisiko tinggi ini termasuk petugas-petugas barisan hadapan, warga mas, pesakit-pesakit yang menghidap
penyakit tidak berjangkit, yakni NCD, seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit pernafasan kronik dan sebagainya. Dan seterusnya, vaksin ini juga akan diperluaskan kepada kumpulan sasar yang lain. Dalam pada itu, KKM dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI masih giat meneruskan rundingan dengan syarikat-syarikat pengeluar vaksin di seluruh dunia untuk mendapatkan akses kepada vaksin COVID-19 yang secukupnya untuk rakyat Malaysia. Tan Sri Muhyiddin turut mengumumkan bahawa KKM bakal memulakan satu kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 menerusi inisiatif kerajaan dengan kerajaan G2G bersama China. Vaksin berkenaan dibangunkan oleh Institut Biologi Perubatan Akademi Sains Perubatan China IMB KEMS. Kajian klinikal fasa 3 ini akan melibatkan sejumlah 3,000 peserta dan akan menilai keselamatan serta keberkesanan vaksin COVID-19 yang dibangunkan itu. Kajian yang dijangka bermula pada bulan Disember 2020 akan dikendalikan oleh Pertubuhan Kajian Klinikal CRO Tempatan dan telah pun didaftarkan dalam Daftar Kajian Perubatan Nasional NMRR. Kajian klinikal fasa 3 itu bakal melibatkan 8 pusat penyelidikan klinikal di bawah seliaan KKM. Pilihan raya kecil bagi Parlimen Great Perak dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah bakal diadakan secara serentak 16 Januari depan. Ketika mengumumkan perkara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Abdul Ghani Saleh menyatakan hari penamaan calon ditetapkan pada 4 Januari manakala pengundian awal 12 Januari. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh buka dan tarikh permohonan adalah seperti berikut. Tarikh buka permohonan mula pada hari ini 27 November 2020 Jumaat. Tarikh tutup borang 1A petugas pilihan raya, anggota polis, anggota tentera dan petugas media pada 30 Disember 2020 hari Rabu. Tarikh tutup borang 1B luar negara pada 24 Disember 2020 pada hari Khamis. Tarikh tutup borang 1C sektor keselamatan dan kesihatan pada 24 Disember 2020. 36,750 daftar pemilih di Parlimen Great, manakala jumlah pengundi berdaftar di Dun Bugaya seramai 21,618. Dato' Abdul Ghani menjelaskannya dalam sidang media khas selepas mesyuarat urusan PRK Parlimen Great Perak dan Dun Bugaya Sabah di Putrajaya. SPR juga kata Dato' Abdul Ghani bakal mengguna pakai garis panduan pencegahan COVID-19 ketika PRU Dun Sabah dengan beberapa penambahbaikan. Keperluan itu bagi memastikan perjalanan PRK di kedua-dua lokasi selamat dan tidak wujud kluster baru. Semua kempen berbentuk ceramah, serahan kempen ziarah rumah ke rumah, walkabout, pengedaran pamflet secara bersebuka adalah tidak dibenarkan. Calon adalah digalakkan berkempen menggunakan saluran media sosial. Calon dibenarkan untuk memasangkan banner ataupun banting di dalam kawasan pilihan raya yang ditetapkan. Petugas parti calon perlu mengelakkan pertembungan semasa pemasangan banting banner bagi mengelakkan penjarakan fizikal. Aktiviti berkempen menggunakan kenderaan yang dipasang dengan alat pembesar suara adalah dibenarkan pada waktu yang munasabah, namun tidak boleh menyebabkan berlaku perhimpunan penyokong. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 12 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding sehingga 11.59 malam 15 Januari 2021.
Pilihan raya kecil PRK Parlimen Batu Sapi Sabah pula bakal diadakan dalam tempoh 60 hari selepas tamat tempoh proklamasi darurat yang diisytiharkan di kawasan berkenaan. Tempoh itu adalah sama seperti ketika SPR menerima pemakluman rasmi mengenai kekosongan luar jangka mana-mana kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri DUN. Selepas tempoh darurat, SPR mempunyai 60 hari. Macam seolah-olah baru juga diterima daripada speaker juga. Surat daripada speaker. Mana dia beri tempoh 60 hari kita untuk melaksanakan tugas kita, untuk melaksanakan pilihan raya. Pada 18 November lepas, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersetuju mengisytiharkan proklamasi darurat terhadap Parlimen Batu Sapi bagi mengelak PRK sebagai langkah proaktif membendung wabak COVID-19. SPR sebelum ini menetapkan 23 November sebagai tarikh penamaan calon, manakala 1 Disember ini sebagai tarikh mengundi awal dan tarikh mengundi ditetapkan pada 5 Disember. Akta Kesalahan-Kesalahan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA perlu dilaksanakan terhadap pesalah jenayah rentas sempadan, terutama tekong dan penyeludup tempatan. Jelas Panglima Armada Barat Laksmana Madya, Datuk Muhammad Ridwan Abdul Rahman, hukuman lebih tegas perlu dilaksana bagi mengelakkan jenayah rentas sempadan semakin agresif. Undang-undang yang kita laksana sekarang ini tidak cukup tegas untuk memberi deterren kepada tekong-tekong penyelundup tempatan daripada mengambil bahagian dalam jenayah ini. Sekiranya seperti saya cadangkan penggunaan SOSMA digunakan, saya rasa ia menjadi satu kegurunan bagi mereka untuk melaksanakan jenayah tersebut. Beliau juga menyambut baik saranan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa telah tiba masanya tugasan di semua sempadan negara dilakukan secara bersepadu dan tidak lagi bergerak secara solo yang hanya ditugaskan kepada agensi tertentu. Sementara itu, pemangku timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Laksamana Muda Kamaruzaman Abu Hassan pula tidak menolak kemungkinan penjenayah rentas sempadan membuat aduan palsu untuk mengaburi pihak berkuasa. Kerana bila kita respon, tempat-tempat akan jadi lopong atau tempat persepadanan yang perlu jaga itu akan lopong dan sebagainya. Mungkin aduan-aduan ini yang kita risau ada aduan palsu untuk mengarahkan kita punya pasaran harapan kita ke suatu lokasi, tapi lokasi yang lain yang telah berlakunya aktiviti-aktiviti. So itulah yang kita perlu perhatikan, yang persikan itulah yang penting. Persikan dan juga kesiagaan kita lah dari semua komponen, udara, laut dan juga darat. Beliau turut mengharapkan agar orang ramai terus menyalurkan maklumat berkenaan pendatang asing tanpa izin, parti dan jenayah rentas sempadan di hotline National Task Force NTF seperti tertera. 7 individu termasuk 5 warga Thailand ditahan bersama dadah bernilai 18 juta ringgit. Penahanan kesemua suspek berhampiran sempadan Malaysia-Thailand. Kejayaan Polis Kedah menumpaskan sindiket penyeludupan dadah terbesar tahun ini. Operasi khas Jabatan Siasatan Narkotik IPK Kedah dan IPD Padang Terap itu dibantu Pasukan Gerakan AM PGA serta Pasukan Gerakan Udara PDRM. Kesemua tangkapan menurut Ketua Polis Kedah Datuk Hasanuddin Hassan dilakukan dalam 4 serbuan berasingan pada Rabu dan Khamis. Hasil daripada pemeriksaan lanjut, tim tersebut telah menjumpai di bahagian belakang ataupun boot belakang kereta tersebut sejumlah dadah yang kita syaki jenis heroin. Dan susunan pada itu tangkapan telah dibuat terhadap 2 lelaki tersebut dan dadah tersebut kita rampas. Jadi kedua-dua mereka itu lelaki berumur, kedua-duanya berumur dalam lingkungan 28 tahun dan semuanya beralamat di Thailand. Bukan orang Malaysia.
dan keseluruhan rampasan yang kita syaki dadah jenis heroin tersebut berjumlah 108,592 gram. Penahanan kesemua suspek itu mempunyai kaitan antara satu sama lain. Kesemua mereka kini direman bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960. Baiklah saudara, seperti biasa berikut harga minyak mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 4 Disember depan. Tiga individu daripada 10 keluarga di Labuan dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Banjir kilat berlaku disebabkan hujan lebat tanpa henti selama hampir 2 jam petang semalam mengakibatkan rumah mereka dinaiki air. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Labuan, Ridwan Ismail, 14 individu daripada 3 keluarga dipindahkan ke Dewan Balai Bomba Layangan, manakala selebihnya menumpang di rumah keluarga dan saudara mara terdekat untuk sementara waktu. Operasi menyelamat dan proses pemindahan penduduk terjejas diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan. Perkembangan banjir di Perak. Setakat pukul 4 petang tadi, angka penduduk terjejas banjir seramai 191 individu daripada 47 keluarga. Kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 3 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 3 daerah. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, Bagan Serai menempatkan angka penduduk terjejas banjir tertinggi di negeri itu, iaitu sebanyak 87 penduduk daripada 22 keluarga. Sementara itu, di daerah Manjung dan Hilir Perak, PPS Sekolah Kebangsaan Kayan dan PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan menempatkan 104 penduduk daripada 25 keluarga. Banjir di Terengganu sehingga pukul 4 petang tadi terus menunjukkan peningkatan angka penduduk terjejas dengan melibatkan 698 individu daripada 201 keluarga di 12 pusat pemindahan sementara PPS. Angka itu meningkat berbanding 347 penduduk daripada 98 keluarga di 10 PPS tengah hari tadi. Peningkatan penduduk terjejas dengan 2 lagi PPS dibuka kira-kira 1 petang tadi di daerah Kemaman dengan 279 penduduk daripada 79 keluarga sekaligus menjadi daerah ini paling terjejas dilanda banjir. 4 lagi daerah masih kekal, masing-masing Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Dungun dan Marang. Menerusi portal info bencana negeri, daerah Dungun merekodkan 361 penduduk daripada 104 keluarga ditempatkan di 4 PPS. Daerah Kuala Nerus mencatatkan 27 individu daripada 9 keluarga di 3 PPS. Kuala Terengganu pula kekal dengan 17 penduduk daripada 4 keluarga dan Marang juga kekal 14 penduduk daripada 5 keluarga dengan masing-masing ditempatkan di 1 PPS sejak tengah hari tadi. Manakala di Kemaman, paras air Sungai Air Putih yang mula melimpah sejak awal pagi berikutan hujan lebat memaksa penduduk Kampung Teladas dan Kampung Tanjung dipindahkan. Sehingga tengah hari tadi, lebih 300 penduduk daripada 80 keluarga dipindahkan ke 2 pusat pemindahan sementara PPS. 2 pusat pemindahan terbabit masing-masing di Dewan Orang Ramai Kampung Teladas yang menempatkan 157 penduduk, manakala Dewan Sivik Kampung Air Putih seramai 142 penduduk. Kami buka pusat pemindahan ni dalam pukul 9 tadi. Sebab air naik secara mendadak. Kita tak sedar. Sedar-sedar air pakatah dah. Jadi arah penduduk kampung suruh pindah. Kita mula angkut dengan lori apa semua, bawa ke PPS Kampung Air Putih, Dewan Sivik Kampung Air Putih. Itu kedudukan setakat ni lah. Jadi nampaknya
orang-orang yang mindah ni makin tambah hingga tak ada kita nak rekod, kita akan cek semula hak sebenar berapa mengikut ketua isi keluarga. Sehubungan itu, Jambatan Teladas yang menghubungkan lebih 1,000 penduduk kampung Teladas dengan pekan air putih turut ditenggelami air sedalam kira-kira 3 meter. Tinjauan ke kampung Terbabit mendapati paras air sungai Air Putih melimpah dengan cepat dan menenggelamkan beberapa laluan utama dan rumah penduduk. Sebahagian daripada penduduk dilihat sedang sibuk membuat persiapan untuk berpindah ke PPS, manakala sebahagian lagi hanya sempat membawa dokumen penting ekoran air sungai naik dengan mendadak. Berapa tahun yang lalu tak pernah berlaku apa ni cepat begini air naik. Inilah pertama kali air begini. Dah tadi lepas subuh tadi air tak ada lagi depan tangga. Lepas tu saya keluar tu daerah pukul 7. Sampai pukul 7 tu air pun penuh dah. Keluar pukul 7. Penuh tu air ada dah depan tangga tu. Kita dalam pukul 8 lebih air makin naik lah. Kita pun bersiap-siap nak pindah sajalah. Barang pun tak berapa sempat nak kemas. Terbiar macam tu saja. Kita pun tergesa-gesa lah pindah ke Dewan Pemindahan ni. Dalam rumah ada lebih pada 10 orang lah. Jadi pukul berapa tadi? Pukul 10 lebih tadi. Kita sampai ke Dewan. Daerah pukul 9 kat pukul 9 masa. Pukul 9. Kat rumah tu tak ada air lagi. Tengok duduk semang tu mari ya. Air mari selalu. Lepas tu tak apa-apa lagi ni. Tak relax lagi. Marilah anak-anak akak mari tolong. Anak akak mari tolong. Allah alhamdulillah syukurnya kepada-Mu ya Allah. Habis dah tak ada lah. Tak ada lah. Barang-barang habis dah. Anak akak tolong mari jadi. Hulu Terengganu menjadi daerah tunggal yang belum membuka pusat pemindahan sementara PPS. Namun penduduk di kawasan berisiko tetap bersedia menghadapi banjir setelah gelombang kedua melanda Terengganu bermula Isnin lalu. Penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan berhampiran sungai mula membuat persiapan sejak September lalu. Ini termasuk memindahkan harta benda ke tempat selamat serta menyediakan perahu sebagai persediaan untuk berpindah sekiranya air naik secara mendadak. Menurut Muhammad Kamar Zaman Isa, 46 tahun, keluarganya turut menyediakan perahu bagi memudahkan urusan berpindah jika kediaman dinaiki air, terutama pada waktu malam. Dulu kan orang kampung kan memang dia tahulah ni takut down orang mari malam-malam ni. Macam sekarang ni kan dia tahu lalu info tu banyak. Lah ada lalu tahu macam PKK pun tahu lalu. Sentiasa berhubung dengan benda ni. Dengan pihak berwajib lah memang ada. Memang cemas awal-awal lagi tu mak ni sipang lah. Sebut naik air ke mak pun semua pakai baju buku taruh atas. Tapi tahun ni alhamdulillah lepas tahun lepas sekarang ni dalam rumah. Nak kita rumah. Dekat ni dalam rumah. Tiap-tiap tahun. Sehingga kini penduduk terjejas di 7 daerah sudah ditempatkan di PPS. 2 kali dalam sebulan kediaman kami banjir. Rintihan serta luahan penduduk Kampung Bohor, Alur Star, Kedah yang mendakwa banjir berlaku sejak projek rancangan Tebatan Banjir RTB Sungai Kedah ke anak bukit terbengkalai. Justru penduduk kampung merayu tindakan segera kerajaan negeri menyelesaikan masalah tersebut. Ismail Ibrahim mendakwa banjir berlaku akibat air sungai tidak dapat mengalir dengan sempurna serta paras air sungai yang meningkat akibat hujan dan pelepasan air dari empangan Pedu. Projek yang kerajaan buat ni memang baguslah, kan? Tapi masalah dia, projek ni dia sampai sekat jalan. Jadi yang bawah daripada dia tak siap.
Tapi bagi saya, kami tak tahulah punca dia tak siap tu apa pasal. Disebabkan itu, kampung ni, kampung sekitar ni, bila hujan ke, bila 2-3 hari ke, dia akan naik banjir. Banjir terutama kampung ni, dia akan melibatkan harta benda orang kampung lah. Penduduk terkesan dengan banjir yang bukan sahaja merosakkan harta benda, malah anak padi yang baru ditanam turut musnah ditenggelami banjir. Tinjauan turut mendapati Jabatan Pengairan dan Saliran telah membuka laluan di bahagian tanduk sungai serta membersih dan meluaskan beberapa laluan air. Baiklah saudara, untuk laporan cuaca kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Rashdam Amirul. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama di kawasan yang berwarna kuning yang akan berakhir pada 29 November nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan-kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning yang mana hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga lewat malam nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di sekitar pesisir pantai semenanjung Malaysia, termasuklah di 1-2 tempat melibatkan kawasan di Pahang, Johor, Selangor, Perlis dan juga Kedah. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di sekitar bahagian Kudat dan Sandakan di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Mukah dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Lintah langsung negeri-negeri dibuka dengan perkembangan semasa dari negeri di bawah Bayu. Sebelum bersama Anisha Dolus, antara fokus dari Sabah, PKPD Taman Telipok Ria berkuat kuasa hari ini melibatkan 18,000 penduduk. Silakan Anisha.
Baik Syah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan 2021 berjumlah 322.5 bilion ringgit yang diluluskan Dewan Rakyat semalam mendapat reaksi positif daripada pelbagai pihak di Sabah. Peruntukan tambahan 50 juta ringgit bagi memerangi pandemik COVID-19 di negeri ini antara yang disifatkan amat bertepatan bagi melancarkan lagi usaha kerajaan mengekang penularan pandemik berkenaan. Beberapa petugas barisan hadapan yang dihubungi pemberita RTM berharap dana tambahan yang disalur melalui kumpulan COVID-19 KWC akan diagih sebaik mungkin. Sebagai frontliners, amat berterima kasih kepada kerajaan pusat dan berharap agar kerajaan negeri dapat menggunakan dan mengagihkan wang yang diperuntukkan ini sebaik mungkin kepada semua hospital negeri Sabah. Peruntukan ini adalah amat dialu-alukan dan sangat-sangat dihargai. Di mana kita tahu negeri Sabah merupakan antara negeri yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Jadi dengan peruntukan ini secara langsung dapat memperhebatkan lagi kesiapsiagaan kami terutamanya frontliners dalam melawan pandemik ini. Harapan kami daripada Sabah Medical Services Union agar dana tambahan RM50 juta itu dapat disalurkan di tempat-tempat yang amat memerlukan, terutama sekali klinik-klinik kesihatan dan hospital-hospital yang berada di luar bandar negeri Sabah bagi tujuan membantu frontliner. Kami sangat menyambut baik dan berharap dana tambahan 50 juta ini akan digunakan sebaik-baiknya oleh kerajaan negeri dan juga disalurkan ke tempat-tempat yang lebih memerlukan. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Taman Telipok Ria Tuaran yang bermula hari ini hingga 10 Disember 2020 merupakan yang terbesar di Sabah. Ia melibatkan kawasan seluas 229,459 meter persegi dengan 3,400 unit rumah serta 18,000 penduduk. Seramai 139 anggota keselamatan bertugas di kawasan ini sepanjang tempoh PKPD terdiri anggota polis, tentera darat dan tentera laut serta pasukan rela. Semua penduduk pula diwajibkan menjalani ujian calitan COVID-19. Kami memerlukan kerjasama mereka untuk bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk turun memberi kerjasama dan mengikuti saringan-saringan yang disediakan secara percuma. DSP Muhammad Hamizi Halim yang ditemui pemberita ketika meninjau pelaksanaan PKP di Taman Telipok Ria. Katanya penduduk yang mempunyai temujanji kesihatan perlu memohon pangkutan ke hospital daripada pusat gerakan. Manakala mereka yang bertugas dalam perkhidmatan perlu dikendaki mendapatkan surat daripada majikan sebelum memohon surat pengecualian daripada pihak polis. Menurut DSP Muhammad Hamizi, sepanjang tempoh PKPD, wakil keluarga yang keluar membeli barangan keperluan pula perlu menunjukkan dokumen pengenalan diri beserta bil utiliti untuk pengesahan. Kejayaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 memerlukan kerjasama padu daripada semua penduduk di kawasan terlibat. Sepanjang tempoh PKPD, orang ramai tidak dibenarkan keluar masuk sesuka hati tanpa kebenaran pihak berkuasa. Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Sabah, Muhammad Fauzi Jumat berkata, kegagalan penduduk mematuhi arahan pihak berkuasa hanya akan merumitkan keadaan dan menyukarkan tugas barisan hadapan. Lebih membimbangkan, penularan jangkitan tidak dapat dikawal dengan berkesan jika individu positif COVID-19 enggan bekerjasama. Bagi penduduk-penduduk yang kenakan PKPD ini diharap bersabarlah ya. Kerana tindakan ini kita bukannya suka-suka ya untuk memberi tindakan PKPD ini diperketat. Ini adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masa depan. Jadi kerjasama daripada penduduk 100% diperlukanlah. Beliau bercakap kepada RTM selepas meninjau penugasan anggota rela di PKPD ke Avenue Megacity Penampang. PKPD kawasan ini meliputi pejabat, kuartus pekerja dan tapak binaan yang melibatkan 400 orang. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB dikuatkuasakan di Sabah, seramai 1,713 anggota rela diarah bertugas di 25 daerah.
Daripada jumlah itu, 1,341 anggota ditugaskan di kawasan zon merah, manakala selebihnya di kawasan-kawasan lain dengan jumlah penugasan tertinggi di daerah Kunak seramai 235 anggota, Lahadatu 189 dan Kota Kinabalu 166 anggota. Polis Kota Kinabalu berjaya memberkas seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun kerana disyaki memiliki dadah jenis syabu Rabu lepas. Lelaki itu ditahan berdekatan Kompleks Perikanan Likas bersama lebih 1 kilogram syabu dianggarkan bernilai RM47,340. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Majinji, suspek ditahan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Kota Kinabalu. Kejayaan itu hasil risikan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Hasil pemeriksaan mendapati dadah jenis syabu itu disembunyikan di dalam bungkusan plastik teh Cina berwarna hijau. Menurut SCP Habibi, suspek seorang penganggur dipercayai menjadi dalang kepada sindiket pengedaran dadah di kawasan Likas sejak tahun lalu. Siasatan awal polis mendapati suspek tidak mempunyai rekod kesalahan lampau dan ujian saringan urin juga negatif. Suspek ini ditahan reman bermula semalam untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Hanya 6.1% daripada 3.9 juta penduduk Sabah sudah mengisi aplikasi e-Sensus sejak perkhidmatan itu diperkenal 7 Oktober lalu. Ia meliputi 65,427 ketua isi rumah dengan 61,479 tempat kediaman. Menyedari sambutan orang ramai terhadap aplikasi itu yang perlu dipertingkat, para petugas Jabatan Perangkaan Malaysia Sabah memanfaatkan sambutan Hari e-Sensus Peringkat Negeri hari ini untuk menyantuni masyarakat. Aplikasi e-Sensus diperkenal bagi mempercepatkan penghantaran data banci dalam kuantiti lebih banyak secara dalam talian. Tempoh pengisian borang e-Sensus berbaki 24 hari lagi hingga 21 Disember ini. Pengarah Perangkaan Malaysia Sabah, Zainul Jamil berkata, pewujudan aplikasi e-Sensus juga bertepatan dengan kehidupan norma baharu sekaligus mampu mengurangkan kos yang ditanggung kerajaan. Dengan adanya data, maka kerajaan dapat membuat perancangan yang betul lah, evidence based lah ya. Jadi kita sama-sama menjayakan banci penduduk dan perumahan ni. Beliau ditemui RTM sempena Hari e-Sensus di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah KPKPS di Kota Kinabalu. Hari e-Sensus Peringkat Negeri Sabah diisi pelbagai aktiviti seperti tayangan banci 2020, sketsa banci dan sembang-sembang banci mengikut bahasa etnik di Sabah. Baik, sekian berita dari Sabah. Bersama mencegah COVID-19, pastikan anda sentiasa pantau status kesihatan. Kembali bersama Muhammad Syah dan Kasab. Persilakan. Baik, terima kasih Hanisha dari Sabah. Seperti biasa untuk laporan dari Bumi Kenyalang, kita bersama Debbie Amanda Padan dengan antara tumpuannya, PJA Sarawak lebih waspada halang penyeludupan bersenjata di sempadan. Silakan Debbie. Terima kasih Syah, salam hormat dan salam sejahtera. Pasukan Gerakan Am PJA Sarawak akan lebih berwaspada untuk menghalang kes penyeludupan bersenjata di sempadan Malaysia, Indonesia dan perairan negara. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, tindakan ini susulan insiden yang berlaku di sempadan Malaysia, Thailand baru-baru ini. Dalam insiden itu, Sarjan Baharudin Ramli, 54 tahun telah terkorban dan mengakibatkan kecederaan parah rakannya, Sarjan Norihan, 39 tahun, dalam kejadian berbalas tembakan dengan sekumpulan penyeludup kira-kira 600 meter dari pos kawalan TS9 di Padang Besar Perlis. Sehubungan itu, Dato' Aidi Ismail menjelaskan PJA Sarawak mempunyai pasukan khas yang memantau aktiviti penyeludupan dan beliau telah mengarahkan anggota yang melakukan kawalan sempadan sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang ancaman. Terdahulu Adi menyaksikan Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Sarawak yang baru, SSC Mat Zani alias Muhammad Salahuddin Cik Ali dengan Timbalan Ketua JSJ Sarawak ACP Zulfika Muhammad Ghazali yang sebelum ini memangku jawatan tersebut di Pejabat Polis Kontingen Sarawak
di Kuching. SAC Muhammad Salahuddin yang sudah 25 tahun berkhidmat dalam pasukan biru yakin dapat membantu mengurangkan lagi kes jenayah indeks di Sarawak yang secara puratanya dalam sehari adalah 40 kes ke bawah. Ancam pegawai kastam dengan peluru. Polis Sarawak berkas 3 lelaki tempatan semalam dan memburu seorang lagi suspek bernama Yong King Ling, 35 tahun. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail berkata, ketiga-tiga suspek berumur antara 35 dan 39 tahun itu ditahan di sebuah premis hasil risikan pasukan cawangan jenayah berat Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Pihak polis percaya Yong merupakan perancang utama kes ugutan ini. Sehubungan itu, beliau meminta kerjasama orang awam bagi menyalurkan maklumat keberadaan suspek. Dalam kes tersebut, seorang pegawai kastam berumur dalam lingkungan 50-an telah menerima bungkusan berupa 2 biji peluru hidup beserta sekeping kertas bertulis "Got 2 bullets, 1 long, 1 short, which one you want?" Susulan ancaman bertulis itu mangsa telah membuat laporan polis. Dato' Aidi turut mendedahkan ugutan itu bermotifkan dendam susulan operasi serbuan yang dijalankan Jabatan Penguatkuasa terbabit awal November lalu, di mana mangsa merupakan ketua operasi. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah dengan jalan perhubungan sembunyi nama yang mana memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun. Sebarang maklumat boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Ramli Hussein di talian 013-896-8963. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memerlukan lebih ramai wanita untuk menyertai pasukan berkenaan ke arah pelaksanaan perkhidmatan serta operasi yang lebih berkesan. Pengarah JBPM Sarawak Hiruddin Rahman berkata, ini kerana peranan anggota wanita adalah sama penting dan diperlukan terutama dalam operasi menyelamat bagi menjamin keselesaan serta kehormatan mangsa wanita sekaligus mempertingkat kepercayaan masyarakat terhadap agensi berkenaan. Wanita ni penting sebab kalau kita lihat risiko kebakaran yang berlaku kebanyakan kalau statistik kebakaran di rumah ni memang berlaku di dapur dan melibatkan wanita, dan kebanyakan kalau wanita ini dilatih dan wanita bercakap dengan wanita, kita yakin bahawa positively mana ini will bring a big impact lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Apresiasi Bomba Wanita di Kuching. Hiruddin memberitahu setakat ini JPBM Sarawak mempunyai 65 pegawai wanita yang mewakili 6% jumlah keseluruhan keanggotaan seluruh negeri. Mereka ditugaskan di balai-balai, bilik gerakan serta menganggotai pasukan khas Jentera Perkhidmatan Perubatan Kecemasan yang bertauliah sebagai responder pertama. Jelasnya untuk pengambilan akan datang, beliau akan memastikan penyertaan wanita ditingkatkan. Pengumuman bantuan khas sekali bayar RM300 kepada semua petugas barisan hadapan yang diumumkan oleh Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz semalam disambut baik. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Lau Po Kiong berkata, seperti yang diketahui umum ketika pandemik COVID-19 ini, ramai petugas barisan hadapan tampil membantu kerajaan dan juga masyarakat dalam usaha memutuskan penularan wabak tersebut. Penguasa Kanan Bomba 1 Lau Po Kiong memberitahu setiap petugas barisan hadapan bertugas tidak mengira waktu selain bertugas dengan ikhlas tanpa mengira imbuhan atau balasan. Dengan ada bajet yang terkini yang kita dengar tu, one off dengan pemberian imbuhan 300 tu, saya rasa kebanyakan bukan sahaja daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, agensi lain dan juga petugas-petugas frontliner yang lain, saya rasa mereka merasai dihargai dengan imbuhan ni. Dan saya percayalah rakan-rakan saya di frontliner yang lain juga, termasuk rakan-rakan saya daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, merasa terharu atas penghargaan kerajaan dan juga rakyat jelata Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng Miri. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah. Baik, terima kasih Debbie. Dari Sarawak kita ke Perak, RM500,000 diperuntukkan kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Perak sebagai persediaan menghadapi banjir. Muhammad Nasrik Muhammad Nasyarah telah bersedia dengan laporannya. Baik, silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri.
Sejumlah RM500,000 diperuntukkan Kerajaan Perak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri sebagai persediaan menghadapi banjir di negeri ini. Esko Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat Negeri, Datuk Dr. Wan Nur Ashikin Wan Nordin berkata, peruntukan meliputi keperluan asas itu akan diberikan kepada mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan sementara PPS di daerah yang terjejas. Menurutnya, keperluan asas tersebut meliputi selimut, tikar, penjagaan diri dan barang-barang lain bagi memberi keselesaan kepada mangsa-mangsa banjir di PPS berkenaan. Mereka yang berada di pusat pemindahan sementara ini, insya-Allah kebajikan mereka akan dijaga dengan sebaiknya sebagaimana sekarang ini dan juga akan datang kerana pengerusi orang kata jawatankuasa bencana di setiap daerah itu pegawai-pegawai daerah memang bekerjasama dengan baik dengan JKM, APM dan juga pihak-pihak lain yang juga menjaga kebajikan makan dan minum bukan sahaja kepada mangsa banjir tapi juga pada para petugas. Beliau merasmikan Kembara Prihatin Negara KPN peringkat negeri Perak di Pejabat Daerah dan Tanah Kampung Gajah di Kampung Gajah. Tiada kompromi terhadap mana-mana majikan yang didapati melanggar Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446. Menurut Pengarah Standard Perburuhan Jabatan Tenaga Kerja JTK, Muhammad Asri Abdul Wahab, setiap majikan perlu memohon perakuan penginapan untuk memastikan mereka sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tambahnya lagi, untuk penginapan pekerja, majikan juga perlu melantik seorang penyelia bagi memantau dan menguruskan hal berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja. Mulai sekarang lah kita katakan bahawa kita akan kuatkuasakan sepenuhnya Akta 446. Maknanya kalau kita pergi ke tempat-tempat pekerjaan, ke penginapan pekerja, kalau kita dapati melanggar Akta 446 ni, kita akan terus buka kertas siasatan. Kita akan bawa majikan ni ke pengadilan, biar mahkamah putuskan. Beliau berkata demikian selepas operasi Akta Penginapan Perumahan Kerja Semenanjung Malaysia di Asrama Pekerja Syarikat Sarung Tangan terkenal di Ipoh yang mana turut dijalankan serentak di 4 lagi negeri iaitu Negeri Sembilan, Johor, Kelantan dan Kedah. Seramai 20 anggota penguatkuasa JTK dan Jabatan Kesihatan Negeri menyertai operasi tersebut. Dalam operasi tersebut, pihaknya telah mengarahkan syarikat tersebut mengambil tindakan segera termasuk memastikan bilangan penghuni di 13 unit penginapan yang disediakan oleh mereka dipatuhi. Sekiranya gagal, mereka boleh didenda sebanyak RM50,000 untuk setiap kesalahan. Lebih 100 buah rumah di sekitar Ipoh menerima bantuan daripada Bakti Gemilang Perak. Ia bertujuan bagi membantu meringankan beban golongan yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Pengerusi Bakti Gemilang Perak, Muhammad Khalish Nanta Rajendran berkata, sebagai anak muda, beliau terpanggil untuk membantu golongan memerlukan melalui sumbangan-sumbangan dana dari kerajaan negeri, syarikat korporat dan individu. Dia tidak semestinya kita berpaut sepenuhnya pada satu pihak saja untuk mendapatkan saluran bantuan dan sebagainya. Ada pelbagai pihak yang sudi membantu. Macam dalam persatuan kami sendiri, semua sumber yang kami dapatkan pada untuk kali ini untuk kita memberikan sumbangan adalah daripada pelbagai pihak. Orang korporat, ada orang politik, ada orang swasta, ada yang dia orang bagi duit sendiri ni, family kita sendiri, ahli-ahli kita sendiri, ada yang nasi ni pengusaha nasi itu sendiri bagi. Sementara itu, rata-rata penerima menzahirkan rasa syukur dengan bantuan tersebut yang mampu meringankan beban mereka yang terjejas, terutama dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Tak PKP tu memang saya susah sangatlah, susah nak cari pendapatan sebab saya dapatkan pendapatan tu daripada kedai-kedai makan. Saya supply barang-barang kampung, saya kampung lah. Macam tu lah. Bila PKP start, first PKP tu memang teruk sangat lah. Suka tu memanglah suka kan. Sejak pakcik dah sakit tu, tak adalah bantuan mana-mana kan. Cuma batu mat je lah. Itu je lah sukanya.
Harapkan anak-anak bagi duit belanja itu je lah. Tak ada apa. Dengan PKP ni, dengan COVID ni susah jugalah anak nak kerja kan. Diorang dah tak ada, kilang semua dah tutup. Tak ada kerja lah. Kerja kedai je lah. Sekian paparan berita dari Perak. Kita kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Nasrik. Dan sedikit berita sukan, Persatuan Badminton Malaysia BM yakin terbuka Malaysia tahun depan akan kekal sebagai sebahagian daripada kelayakan Olimpik. Persekutuan Badminton Dunia BWF mengumumkan pada bulan Mei bahawa mereka masih mampu layak ke Sukan Olimpik tahun depan walaupun kejohanan terbuka yang berlangsung bulan April 2021 adalah salah satu daripada 6 acara perlumbaan utama ke Tokyo tidak diadakan kerana pandemik COVID-19. Menurut Setiausaha Persatuan Badminton Malaysia BM, Dato' Kenny Goh berkata masih terlalu awal untuk meramalkan apa yang akan berlaku tahun depan kerana kes COVID-19 masih meningkat di kebanyakan negara dan dikenakan sekatan sempadan yang berbeza. Tambahnya lagi, sistem gelembung pastinya merupakan jalan untuk pergi. Beliau menyangkakan lebih banyak kejohanan akan diadakan secara terus-menerus di satu negara. Kembali, jenazah bekas penyampai berita RTM Normadiana Kamaluddin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali di Kuantan, Pahang. Allahyarham Normadiana, 34 tahun, meninggal dunia semalam akibat kanser payudara. Menurut ibunya, Maisarah alias, Allahyarham dimasukkan ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Rabu lepas selepas keadaannya dilaporkan tidak stabil. Keadaan Allahyarham semakin tenat sebelum meninggal dunia petang semalam. Anaknya sangat baik. Dia sangat hormat ibu bapa. Tak pernah menyusahkan ibu. Sangat-sangat baik. Sangat-sangat bertanggungjawab. Kehilangannya sangat-sangat terasa. Pada 2013, Allahyarham Normadiana ditukarkan ke Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Pahang sebelum mengambil keputusan berhenti pada 2016 untuk memberi tumpuan kepada perniagaan Andaman. Allahyarham meninggalkan suami dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Baiklah, kami di Berita RTM dan juga Berita Wilayah khasnya mengucapkan salam takziah buat keluarga Allahyarham Diana. Kerana Syah, Allahyarham Diana juga pernah menyampai Berita Wilayah sebelum ini. Betul. Laporan itu mengakhiri Berita Wilayah petang ini. Jadi patuhi SOP bagi mencegah penularan wabak dalam usaha melandaikan lengkung COVID-19. Assalamualaikum. Dan selamat berhujung minggu.